Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam TS25. Kita sambung kepada kuliah yang ke-17 dalam modul 2. Okey, kuliah ke-17 ini berkaitan dengan penyediaan perancangan strategi organisasi ataupun PSO, dan kita ambil tahun 2021 dan kita tamatkan serentak dengan TS25 iaitu 2025. InsyaAllah tuan-tuan ya. Jadi di peringkat daerah Maran, PPD Maran telah pun menyediakan buku perancangan strategi PSO mengikut acuan TS25. Dan di daerah Maran juga semua pengetua dan guru besar telah pun menyediakan buku perancangan strategi masing-masing di peringkat sekolah mengikut TS25. Tak kiralah dia sekolah TS ke atau yang belum TS, semuanya telah pun saya bimbing telah pun menyediakan buku perancangan strategi bagi TS25. Alhamdulillah, tahniah semua. Baik. Jadi untuk hari ini saya akan kuliahkan bagaimana untuk kita sediakan buku perancangan strategi organisasi berdasarkan kepada model TS25. Jangan lupa subscribe and like. Baik, kita mulakan dengan kandungan dulu. Kandungan buku ini adalah seperti berikut. Okey. Kandungan dan juga gerak kerja. Kandungan buku ini adalah seperti berikut. Pertama, berkaitan dengan latar belakang, profil sekolah, enrolment murid, jawatankuasa perancangan strategi, carta fungsi sekolah dan juga asas perancangan strategi tahun 21 hingga 2025. Jadi kalau tuan-tuan buat tahun depan, mulakan dengan 22. Baik, tamat 2025 supaya kita serentak dengan TS25. Seterusnya adalah berkaitan dengan hala tuju sekolah. Ini penting. Hala tuju sekolah iaitu dalamnya mengandungi mandat pembinaan perancangan strategi, visi, misi, nilai yang diamalkan serta tagline sekolah, deskripsi misi sekolah dan juga misi untuk mencapai 6 aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. So kita masukkan ini di bawah hala 7 tu nanti. Baik, bahagian yang ketiga adalah berkaitan dengan analisis persekitaran. Buku perancangan strategi mesti kita buat SWOT analisis, iaitu strength, weakness, opportunity dan juga threat ataupun challenge. Kemudian kita buat penjanaan strategi menggunakan TOW matrix. Kemudian kita buat pemilihan strategi berdasarkan pemberatan matrix ranking. Kemudian kita analisis isu-isu dan masalah strategi untuk kita selesaikan bermula tahun 21 hingga tahun 2025. Kemudian kita tentukan apakah projek inisiatif strategi mengikut kluster. Kluster inilah yang akan kita gunakan kluster TS25, iaitu 4 dia. 4 kluster. Apa dia? Kluster yang pertama, masih ingat tak? Kluster yang pertama berkaitan dengan pemimpin berkesan. Kluster yang kedua adalah guru berkualiti. Kluster yang ketiga ialah persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna. Kluster yang keempat ialah sokongan PIBG dan komuniti. Di sinilah baru kita nampak perancangan strategi kita mengikut acuan, mengikut kerangka TS25. Baik. Itu bahagian yang ketiga. Bahagian yang keempat, baru kita masuk kepada pelan strategi, pelan taktikal atau pintas dan pelan operasi atau OPPN mengikut KRA. Ingatlah, kita buat mengikut KRA. Baik. KRA yang pertama, pemimpin berkesan. Apakah yang ada di bawahnya? Apakah inisiatif yang ada di bawah pemimpin berkesan? Ialah seperti berikut. Yang pertama, memperkasa kepimpinan instruksional dalam kalangan SLT dan juga MLT. Yang kedua, memperkasa kepimpinan digital di sekolah. Yang ketiga, pembudayaan SKPN G2. Yang keempat, memperkasa pengurusan kewangan.
Yang kelima, memperkasa pengurusan aset. Yang keenam, pembangunan kompetensi sumber manusia dan sebagainya. Ikut yang ada di sekolah. Ini yang asas. Saya berikan ini adalah yang asas. Di bawah apa ini? Di bawah pemimpin berkesan. Tuan-tuan boleh banyakkan lagi, bergantung kepada keperluan sekolah masing-masing. Kemudian di bawah KRA, guru berkualiti. Masuk KRA yang kedua, guru berkualiti. Apa dia? Di bawah itu, apakah projek-projek inisiatifnya? Yang pertama, peningkatan pencapaian calon LMS, layak mendapat CJ bagi sekolah menengah, ya. Kemudian peningkatan grade kepujian dalam mata pelajaran bahasa Malaysia dan di peringkat SPM. Kalau kita lihat buku Pelan Pembangunan Didikan Malaysia, gelombang ketiga, BM bukan lagi nak lulus tetapi nak kredit, nak kepujian. Jadi sekolah hari ini kena ada satu projek, kena ada satu inisiatif bagaimana nak meningkatkan grade kepujian anak-anak SPM di sekolah kita. Jangan fikir lagi untuk lulus, tapi kita fikir untuk kepujian. Begitu juga dengan bahasa Inggeris, juga kena ada strategi inisiatif untuk meningkatkan kepujian mereka. Okey. Kemudian peningkatan grade purata sekolah, peningkatan PNGK, purata nilai grade kumulatif dalam STPM bagi sekolah yang ada tingkatan 6 lah. Okey. Jadi ini semua berada di bawah guru berkualiti. Sambung lagi guru berkualiti itu, dia banyak, ya. Memperkasa pentadsiran bilik darjah. Sekolah rendah bermula di sini. Memperkasa pentadsiran bilik darjah. Baik sekolah rendah, baik sekolah menengah, memang kena ada PBD. Okey, baik. Diikuti oleh pembudayaan STEM, pembudayaan PLC, pembudayaan kebat, pembudayaan dialog prestasi, memperkasa PDBC guru berkualiti PAK 21, memperkasa pendidikan digital learning, pemerkasaan HIP, Highly Immersive Program. Ini semua projek inisiatif yang wajib ada di bawah KRA, guru berkualiti. Jadi tuan-tuan perlu buat yang ini di samping yang lain-lain mengikut keadaan sekolah, mengikut keperluan sekolah kita. Jadi ada 13 semua inisiatif projek di bawah guru berkualiti yang kita kena buat pintas, yang kita kena buat OPPM-nya. Baik. Kemudian seterusnya ialah KRA di bawah persekitaran pembelajaran bermakna. Persekitaran pembelajaran bermakna. Apakah aktiviti, apakah projek yang ada di bawahnya? Yang pertama, projek 2K, iaitu meningkatkan kehadiran, mengelakkan keciciran. Ada dua tu. Okey, meningkatkan kehadiran, pada masa yang sama mengelakkan ataupun zero defect untuk keciciran. Basmi keciciran. Itu dia. So, kena berkembar itu, ya. Kemudian, projek peningkatan kualiti disiplin murid melalui Bina Insan. Projek Sifar Dadah, peningkatan kualiti pengurusan asrama terbilang, menjulan kebitaraan co-curriculum, pembangunan bakat dan soft skill murid, projek kaunseling di hatiku, projek ekosistem bilik darjah, fun learning environments, projek keceriaan sekolah. Ini semua berada di bawah apa? Di bawah KRA, persekitaran pembelajaran bermakna. Kemudian KRA sokongan PDG dan komuniti. KRA yang keempat yang terakhir, ya. Sokongan PDG dan komuniti. Apakah projek di bawahnya? Apakah inisiatif di bawahnya? Iaitu projek JSK, Jalinan Strategi Komuniti, yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan juga swasta, PIBKS. So, memperkasa PIBG, jalinan strategi komuniti dengan agensi kerajaan, dengan swasta, dengan NGO, dengan alumni, dengan komuniti setempat dan sebagainya. Semuanya itu kena buat dalam bentuk
PINTAS dan OPPM, barulah dia kena dengan kerangka kerja TS25. Jadi menariknya, rancangan strategi kita kali ini berbeza dengan yang kita guna sebelum-sebelumnya, sebab kita ada PINTAS, kita ada OPPM. So saya akan kuliahkan PINTAS dan OPPM ini dalam kuliah-kuliah yang lain. Jadi saya harap tuan-tuan boleh faham, itulah kerangka keseluruhan topik-topik, item-item yang kita kena buat dalam perancangan strategi sekolah yang baru yang akan kita bina nanti. Baik, bagaimana nak menyediakan? Kita masuk kepada poin kita, itu bagaimana nak menyediakan buku perancangan strategi sekolah. Yang tadi kerangka. Okey, bagaimana nak menyediakan? Asasnya dulu saya panggil sebagai drone, D-R-O-N-E, ringkasnya. D, data driven, R, reality semasa, O, option, N, navigasi, E, efficiency. Ini idea daripada Johor ya. Saya mau izin bekas mantan pengarah Johor dulu, konsep drone yang digunakan itu, yang diutarakan itu sangat menarik. D-R-O-N-E. D maksudnya data driven, R, reality semasa, O, option, N, navigasi, E, efficiency. Ini adalah contoh idea yang diberikan oleh mantan pengarah Johor yang kini menjawab jawatan sebagai pengarah BPG, pengarah kurikulum, pengarah bahagian perkembangan kurikulum, bukan BPG, pengarah bahagian perkembangan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, inilah idea beliau. Terima kasih tuan, saya mohon izin untuk menggunakan idea tuan. Baik. So apabila kita menggunakan ini, kita pergi pula kepada mandat. Rancangan strategi mesti berasaskan kepada mandat apa yang kita nak rujuk. Tanpa mandat tak boleh buat perancangan strategi. So mandatnya apa? Banyak di situ ya. Pertama, falsafah pendidikan kebangsaan. Itu wajib. Yang kedua, visi dan misi KPM. Yang ketiga, pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Yang keempat, fokus gerak kerja KPPM bersama melangkah lebih jauh. Yang kelima, program transformasi sekolah ataupun TS25. Inilah dia mandat yang akan kita gunakan untuk kita membina perancangan strategi di sekolah kita. Mesti rujuk kepada kelima-lima perkara yang telah saya sebutkan tadi. Okey ya. Baik. Di antara mandat yang saya pilih di sini ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM gelombang ketiga tahun 2021 hingga 2025, iaitu menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi. So banyak ceritanya di situ, dan yang saya nak fokus pada satu dulu, iaitu memupuk budaya kecemerlangan profesional, keteladanan rakan setugas. Kena faham betul-betul rangkai kata ini, kerana gelombang ketiga kita menuju pada sekolah itu mesti bina budaya kecemerlangan berdasarkan kepada apa? Keteladanan rakan setugas. Kita gembeling sumber dalaman, kita gembeling keupayaan dalaman di peringkat sekolah. Sebab itulah kita kena budayakan PLC, kita kena budayakan PLN. PLC hari ini sekadar PLC saja tak cukup. Kita mesti kembang luaskan kepada PLN, Professional Learning Network. Okey, jaringan dengan sekolah-sekolah yang lain, jaringan dengan daerah-daerah yang lain, jaringan dengan negeri-negeri yang lain, barulah kita boleh membina keteladanan rakan setugas. Membudayakan kecemerlangan berdasarkan kepada profesional keteladanan rakan setugas. Ini terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia gelombang ketiga. Inilah yang salah satunya yang saya sebut sebagai mandat untuk kita membina pelan strategi di sekolah. Baik, apakah langkah-langkah gerak kerja untuk kita
merancang pembinaan buku perancangan strategik seperti ini. Tuan kena buat buku macam ini, ya. Kita boleh pakai gunakannya sehingga tahun 2025. So nak buat macam ini, apa langkahnya? Apa gerak kerjanya? Baik, saya akan terangkan sesuatu yang di sini. Pertama, tubuhkan dulu penubuhan jawatankuasa induk dan jawatankuasa kerja pembinaan PSO di peringkat sekolah. So, PGB sebagai pengurusi, SLT, MLT, semuanya adalah sumber power untuk kita menggerakkan pembinaan buku perancangan strategik. Kemudian, penataran gerak kerja pembinaan perancangan strategik. Bagaimana membina perancangan strategik sekolah ini kepada siapa? Kepada seluruh warga kita. Kita kena bentangkan dulu kepada seluruh warga sekolah kita untuk kita membina perancangan strategik ini. Kemudian, yang ketiga, dapatkan sumangsaran dengan SLT, MLT dan warga sekolah untuk menetapkan hala tuju sekolah, visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah bukan hak milik pengetua guru besar seorang. Dia hak milik semua. Sebab itu kita kena tatarkan dulu sumangsaran idea untuk kita membina visi dan misi sekolah berdasarkan kepada garis panduan mengikut acuan TS25. Ingat, jangan lari daripada kerangka dan acuan TS25. Baik, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, barulah kita bina pra-perancangan. Ini peringkat ini untuk kita dapatkan maklumat, dapatkan info profil sekolah dari segi sejarah sekolah, dari segi enrolment murid dan ABM perjawatan, dari segi info demografi, dari segi info iklim ekosistem sekolah. Dapatkan dulu maklumat-maklumat ini sebagai data asas untuk kita buat perancangan. Kemudian yang kelima, kita lihat masih lagi perancangan, kita dapatkan pula data. Okey, analisis prestasi kemenjadian murid dalam konteks bina insan dan sebagainya dalam tempoh 5 tahun sebelum perancangan strategi dilaksanakan. Data kurikulum, data co-kurikulum, data bina insan dan segala-galanya dalam tempoh 5 tahun kita perlu analisiskan di sini. Analisis kehadiran, analisis tahap disiplin, berbagai-bagai lagi yang perlu kita ambil. Okey, ya. Kemudian data perancangan termasuklah PNGK, LMS, PBD, okey, tahap TP. Okey, semuanya kita perlu dapatkan. Okey. Dapatkan data sebagaimana telah saya ceritakan. Baik. So, data disiplin saya sebutkan tadi, termasuk seterusnya adalah analisis prestasi. Analisis prestasi kemenjadian murid dalam konteks co-curriculum dan juga soft skill dalam tempoh 5 tahun. Pencapaian kita di mana dalam kurikulum, penglibatan kita di mana dalam co-curriculum tadi, ya, supaya kita akan dapat data-data ni dulu, analisis data itu dulu, ya. Kemudian seterusnya adalah kita dapatkan pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun. Pencapaian terbaik STPM, pencapaian terbaik LMS SPM, pencapaian terbaik GPS SPM, ini sekolah-sekolah menengah lah, okay? Pencapaian terbaik dalam konteks kehadiran, yang terbaik dalam konteks co-curriculum, terbaik dalam konteks SKPN G2 dan sebagainya. Semua kita akan dapatkan data-data itu dulu. Seterusnya, menganalisis mandat dan menjadikan mandat sebagai rujukan. Disebutkan tadi, mandat kita ini banyak. Ada falsafah pendidikan kebangsaan, ada visi dan misi, ada PPM, ada fokus gerak kerja, ada program TR25. Semuanya kena analisis dulu, kena kaji dahulu, sesuaikan dengan apa yang akan kita buat di sekolah itu nanti. Yang kelima, mendefinisikan hala tuju sekolah, baru masuk kepada hala tuju. So, kita semak visi misi sekolah kita yang ada pada hari ini, adakah dia relevan dengan keperluan semasa, adakah dia boleh dipakai untuk tempoh 5 tahun akan datang. Mungkin visi kita itu kita bina sebelum TS25,
menyebabkan dia terkeluar daripada kerangka TS25, maka kita kena bina visi dan misi baru. Menambah baik kalau dia sudah bagus, boleh tambah baik. Menyemak, menilai dan sebagainya, supaya nanti bila kita bina, dia tak lari daripada misi TS25. Kemudian ini contoh, contoh visi dan misi sekolah. Cuba tengok visi dia. Ini setelah digarap yang baru. Visi dia ialah melestarikan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti menjelang tahun 2025. Tengok, digunakan perkataan melestarikan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti menjelang tahun 2025. Dua konsep di situ, kemenjadian murid dan sekolah berkualiti, masuk dalam visi sekolah dia. Maksudnya di sini, visi sekolah ini adalah betul-betul mengikut kerangka konsep TS25. Jadi pengetua ini memang betul-betul faham cara dia bina visi sekolah adalah mengikut kerangka TS25. Barulah dia kembangkan kepada misi, dia kembangkan kepada nilai, tagline dan sebagainya. Ini saya kata, sebelum keluar visi macam ni, dianalisis dulu mandat yang ada, yang digunakan. Okey. Kemudian fasa yang seterusnya, yang ketiga, ialah analisis persekitaran. Okey. Di sinilah kita perlu buat SWOT analisis, ya. Berdasarkan kepada 4 KRA tadi. SWOT analisis bagi setiap KRA. Pemimpin berkesan ada SWOT-nya, guru berkualiti ada SWOT-nya, persekitaran yang bermakna pun ada SWOT-nya, sokongan PIBG dan komuniti pun ada SWOT-nya. So begitu, ya. Okey. Terusnya, analisis persekitaran tadi meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Ini SWOT yang saya sebutkan tadi, ya. Ini dia contohnya. Okey. Pemimpin berkesan pecahkan kepada 4. Strength, weakness, opportunities, threat ataupun ancaman. Bergerak pula kepada guru berkualiti pun sama. Analisis di sekolah kita. Okey, di sekolah kita. Apa kekuatan di sekolah kita? Apa kelemahan di sekolah kita? Apa peluang yang ada? Apa ancaman dalam konteks guru berkualiti? Seterusnya, dalam konteks persekitaran yang bermakna, sama juga. Persekitaran pembelajaran bermakna, apa kelemahan dia, apa kekuatan dia, apa peluang dia, apa ancamannya. So, pecahkan satu-satu. Ini kena buat dalam bentuk kumpulan, melibatkan semua warga, melibatkan SLT, melibatkan MLT, melibatkan semua guru kita. Barulah kita akan lihat rancangan strategi itu nanti meliputi semua orang akan dipertanggungjawabkan. Baik. Sokongan PIBG dan komuniti pun sama juga. So, pecahkan begini, ya. Okey. Setelah kita bina SWOT, sekarang kita buat perencanaan strategi menggunakan TOS metrik. TOS metrik. Terbalik. TOS itu opportunities, weakness, strength. Okey. Pemilihan strategi berdasarkan pemberatan ataupun metrik ranking. Ini lanjutan daripada SWOT tadi, ya. Ini adalah TOS metrik. Okey, kekuatan, kelemahan yang perlu kita gabungkan dengan peluang dan ancaman. Yang mana yang luaran, yang mana yang dalaman. Ini tengok tuan-tuan pun sudah biasa. Saya tak nak analisis lah, ya. Tuan-tuan akan faham sendiri bagaimana kita nak buat TOS metrik ini. Ini biasalah bagi seorang pengetua atau guru besar. Okey. So, daripada TOS kita bergerak kepada metrik ranking. Apa tujuannya? Untuk kita memilih dan menilai, menentukan yang mana nak kena buat dahulu, yang mana priorities, apakah strategi yang nak kita buat dahulu, okey, yang nak kita jalankan pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan sebagainya. Kita rankingkan, hierarkikannya berdasarkan kepada matrix ranking. Ini juga saya tak nak jelaskan kerana tuan-tuan sudah biasa dengan begini. Baik, fasa yang keempat, baru kita bina pembinaan
pelan strategik. Ingat ya, dalam perancangan strategik ada 3 pelan. Ada berapa pelan? Ada 3. 1, pelan strategik. Ini untuk jangka masa panjang, 3 hingga 5 tahun. Yang kedua, pelan taktikal. Ini untuk jangka masa pendek, setahun. Yang hari ini kita gunakan pintas bagi menggantikan pelan taktikal yang dahulu, ya. Pelan taktikal hari ini, saya ulang balik, kita gunakan pintas yang ada 14 elemen. Kemudian pelan yang ketiga ialah pelan operasi. Juga hari ini kita gunakan yang baru, iaitu OPPM, One Phase Project Manager. Jadi dalam pelan strategik wajib ada 3 ni. Bagi setiap projek, bagi setiap inisiatif mesti ada 3. Apa dia? Pelan strategik, pelan taktikal dan juga pelan operasi. 3 tu mesti ada. Okey ya. Kemudian tengok isu. Apakah isu yang nak dirancang, nak diselesaikan antara tahun 21 hingga 25? Ada banyak isu. Antara contoh yang saya katakan, ini ikut keperluan sekolah masing-masing, ya. Berkaitan dengan mungkin sekolah kita hadapi masalah kemerosotan enrolment murid. Mungkin kehadiran kita tak capai lagi KPI. Mungkin sekolah kita menghadapi masalah penyertaan murid dalam STEM dan TVET yang masih rendah. Ada sekolah dah capai, mungkin tak ada masalah, tapi sekolah kita masih jauh lagi STEM dengan TVET. Pembelajaran PAK21 masih belum dibudayakan. Pembelajaran digital masih pada tahap yang rendah. LMS, SPM, GPSPM pun belum mencapai KPI. Kepujian BM belum 90%. Bahasa Inggeris belum 70%. Masih jauh dari sasaran. PNGK STPM pun masih rendah. Keboleh pasaran pasca SPM pun masih belum mencapai 100%. PBD belum dilaksanakan sepenuhnya. Amalan kebat belum dibudayakan. Kalau begitu isunya, kita kena buatlah satu persatu perancangan strategi untuk kita selesaikan satu per satu. Okey ya. Baik. Ada lagi sambungan dia. PLC di sekolah kita masih belum dilestarikan. Kepimpinan instruksional masih lagi lemah. Kepimpinan digital pun masih lemah. SKPNG2 belum mencapai KPI 90% ke atas. Bina insan disiplin murid masih di tahap sederhana. Pengurusan asrama pada tahap sederhana, belum terbilang, belum cemerlang. Pencapaian terangkur kurikulum amat sedikit. Pengurusan kewangan belum mencapai tahap cemerlang. Kalau ada pun yoyo, kejap turun, kejap naik. Pengurusan aset masih lemah. Penglibatan PIBK juga adalah minima. So, kita kena buat satu persatu lah perancangan strategi untuk ini. Setiap satu ini mesti ada 3. Pelan strategi, pelan tindakan ataupun taktikal dan juga pelan operasi. Mesti ada 3. Okey ya. Okey. Jadi apakah inisiatif projek yang kita nak bina? Apa projeknya? Saya cuba garapkan di sini berdasarkan pada isu-isu tadi. Apakah projek yang ingin kita buat? Pertama ialah projek peningkatan enrolment murid, merentas tahap. Semua tahap kita nak pertingkatkan enrolment murid. Yang kedua, memperkasakan kepimpinan instruksional dalam kalangan SLT dan MLT. Yang ketiga, memperkasakan kepimpinan digital. Yang keempat, pembudayaan SKPN G2. Yang kelima, peningkatan penglibatan MBK, murid berkebutuhan khas, kalau sekolah kita ada pendidikan khas. Yang keenam, peningkatan pencapaian LS, layak mendapat sijil SPM, fokus kepada BM dan sejarah. Yang ketujuh, kepujian bahasa Melayu. Yang kelapan, kepujian bahasa Inggeris. Yang kesembilan, strategi meningkatkan GPS untuk SPM. Strategi meningkatkan PNGK untuk STPM kalau sekolah ada Form 6. Yang ke-11, memperkasa PBD. Yang ke-12, memperhebatkan STEM. Yang ke-13, pembudayaan PLC. 14, pembudayaan kebat. 15, pembudayaan dialog prestasi. 16, memperkasa PDP guru PAK 21.
Yang ke-17 memperkasa pendidikan digital. Saya kira ini ramai lagi yang lemah, pendidikan digital. Yang ke-18 HIP, Highly Immersive Program, juga perlu kita perkasakan. 19 Projek 2K, tingkatkan kehadiran basmi keciciran bagi sekolah menengah. Yang ke-20 projek meningkatkan kualiti disiplin. 21 projek sifar dadah. 22 peningkatan kualiti pengurusan asrama terbilang ASAD. Menjulang 23 menjulang kebitaraan co-curriculum. 24 pembangunan bakat dan soft skill murid. 25 projek kaunseling di hatiku. 26 projek ekosistem bilik darjah fun learning environment. 27 projek keceriaan sekolah. 28 memperkasa pengurusan kewangan sekolah. 29 memperkasa pengurusan aset sekolah. 30 pembangunan kompetensi sumber manusia. 31 projek JSK, Jalinan Strategik Komuniti. Inilah projek-projek yang akan kita garap menjadi sebuah buku rancangan strategik di peringkat sekolah. Guna pakai untuk tempoh 5 tahun. Barulah kita kena dengan TS25, isu semasa berkaitan dengan TS25. Jadi inisiatif ini boleh kita masukkan di bawah KRA masing-masing. Misalnya pemimpin berkesan, itu projeknya. Guru berkualiti, itu projeknya. Okey, pembelajaran bermakna, itu projeknya. Projek yang sama tuan-tuan ya, cuma saya kelompokkan mengikut KRA. PIBG dan komuniti, itu projeknya. Projek yang sama saya ulang balik, semua saya kelompokkan mengikut KRA supaya kita mudah faham. Sebab nanti itulah yang akan kita buat. Jadi akhirnya, seterusnya, langkah yang ke-7, barulah kita bina pelan strategik jangka panjang. Pelan strategik jangka panjang ini berkaitan dengan berapa perkara dalam pelan jangka panjang kita kena ada, iaitu kita kena ada 7 perkara dalam pelan strategik jangka panjang. Okey, isu, matlamat, objektif, KPI, sasaran, inisiatif, tanggungjawab. Saya ulang balik, ada isu, ada matlamat, ada objektif, ada KPI, ada sasaran prestasi, ada inisiatif projek, ada tanggungjawab. Ini semua kita masukkan di bawah apa? Di bawah pelan strategik jangka panjang. Itu dia. Isu, matlamat, objektif, KPI, sasaran. Okey. So contohnya saya pergi terus kepada itu rupa dia. Okey. Saya pergi terus kepada rupa bentuk pelan strategik untuk tuan-tuan faham. Ada isu, ada matlamat. Saya kaitkan sikit dengan gelombang KPPM, kluster KRA, ada objektif, ada KPI, ada teori, ada sasaran prestasi, ada tanggungjawab, ada inisiatif ataupun projek yang akan dilaksanakan, tergambar dalam satu muka surat. Ini kita panggil sebagai pelan strategi, pelan strategi jangka panjang. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada pelan taktikal. Okey, pelan taktikal. Pelan taktikal menggunakan apa? Pintas. Apa dia pintas? Pelan intervensi transformasi sekolah. Ini template pintas. Ada berapa semua? Saya senaraikan ada 14. Yang pertama, KRA, bidang keberhasilan. Yang kedua, data dikumpul. Yang ketiga, bidang fokus. Yang keempat, POV design. Yang kelima, KPI tahun semasa. Yang keenam, projek yang akan kita buat. Yang ketujuh, pihak bertanggungjawab. Yang ke-8, tempoh masa. Yang ke-9, keperluan sumber. Yang ke-10, kaedah pemantauan. Yang ke-11, dapatan evidence. Yang ke-12, penilaian impak. Yang ke-13, kos benar. Yang ke-14, pelan kontingensi. Kalau berlaku sesuatu perubahan, kita boleh buat plan B, plan C dan sebagainya. So, pintas juga ada dalam satu muka surat. Pelan strategi satu muka surat,
pintas satu muka surat. Okey, pintas ada di bawah pelan taktikal. Okay, ya, ingat pelan taktikal. Okey, ini contoh dia. Okey, saya akan terangkan dengan detail bila masuk bab pintas nanti. Okey, kemudian kita pergi kepada pelan operasi dalam bentuk OPPM, One Page Project Manager. Ini contoh rupa bentuk OPPM. Juga saya akan taklimatkan dengan lebih detail bila kita masuk bab OPPM nanti. Untuk hari ini saya nak gambarkan dulu, inilah rupa bentuknya buku perancangan strategik di sekolah kita yang baru, yang kita buat berdasarkan kepada model dan konsep TS25. So itu yang akan kita buat, ya. Baik, ini adalah antara contoh-contoh yang berkaitan dengan OPPM. Okey, jadi saya rasa cukup di situ dahulu. Agak panjang lebar saya bercerita di sini. Saya percaya tuan-tuan boleh faham dengan jelas. Jangan lupa subscribe and like. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam kuliah seterusnya, pintas dan OPPM.